Mungkin masyarakat kita perlukan kepada kesedaran yang lebih lagi dan masalah berkaitan dengan COVID-19. Cuma Islam ada solution. Islam meminta kita supaya sentiasa dalam keadaan bersih. Orang Islam kena bersih. Bersihkan diri setiap hari. Basuh tangan itu satu kemestian. Kumur-kumur satu kemestian. Dan yang masukkan air dalam hidung masa ambil wudu itu satu perkara yang disunatkan. Walaupun sunat jangan tinggal. Sebab virus ni dia masuk duduk dekat kerongkong kita dekat 14 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين أما بعد. Tuan Nazir, saudara pengacara majlis, terusnya tuan-tuan imam, jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Pertamanya sama-sama kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia serta inayahnya dapat kita sama-sama berhimpun dalam satu majlis ilmu, majlis memperingati hijrah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mendepani satu ujian yang besar yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas penduduk muka bumi ini, iaitu tidak lain tidak bukan COVID-19 yang berasal usul daripada daerah di China, daripada Wuhan. Telah meragut jutaan nyawa manusia, dan pandemik ini masih lagi berterusan dan akan berpanjangan. Namun berpulang kepada sikap manusia bagaimana mereka menangani pandemik ini. Kita lihat beberapa negara telah mengambil langkah yang drastik, termasuklah Malaysia, untuk menangani isu penularan wabak COVID ini. Jadinya dapatlah kita menyekat dan melihat bilangan penyebaran dan juga mereka yang terkesan dan kematian. Walaupun kematian itu menjadi satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sebab musababnya kita tidak dapat lari. Dan kita juga maklum bahawa kebanyakan mereka yang dijangkiti COVID-19 ada latar belakang penyakit, sama ada kencing manis, masalah bawah pinggang, masalah jantung, dan kebanyakan mereka berumur. Ini sekaligus menunjukkan bahawa kuman ini mudah memberi kesan kepada mereka yang mempunyai imun sistem yang lemah. Imun sistem yang lemah, sistem dalam badan yang lawan virus agak rendah. Bila kita semakin berumur, semakin rendahlah imun sistem. Sebab itu kanak-kanak dia boleh membawa tapi susah untuk jangkit. Sebab imun sistem dalam tubuh badan kanak-kanak ni lebih kuat daripada imun sistem dalam badan orang yang sudah berumur. Dan kita tidak belum ada lagi mencatatkan kanak-kanak yang meninggal. Kalau ada pun mungkin saya terlepas pandang. Contohnya di Singapura, 55,000 kes yang dicatatkan sebagai positif, yang meninggal kurang daripada 50 orang. Di
Malaysia meninggal agak tinggi. Mungkin juga kerana di Malaysia kita ada kekangan bagaimana nak hadapi golongan foreign workers, dia panggil pekerja-pekerja yang datang daripada luar negara, daripada Bangladesh, daripada India, daripada Pakistan, daripada Indonesia. Jadi ada kesukaran untuk kawal. Kalau di Singapura sistem kawalan dia sangat ketat dan foreign workers dia boleh dipantau. Kawasan ni apa nama? Taman Putra Perdana. Di Taman Putra Perdana tuan-tuan boleh agak ada berapa ramai orang luar ada kat sini. Siapa yang pantau? Mana tempat duduk diorang? Kalau di Singapura, foreign workers di semua ada dalam lokasi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Bukan boleh menyewa mengata-kata. Bukan boleh duduk mengata-kata. Tak boleh. Mungkin disebabkan kita mempunyai dasar terbuka. Dan ini menyebabkan ada sedikit kesukaran untuk mengawal. Termasuklah yang kes baru-baru ini bila melibatkan seorang warga negara yang balik daripada Tebagangga. Dia sepatutnya kuarantinkan diri dia, tapi dia tak kuarantinkan diri, dia pergi duduk dekat kedai minum kopi ataupun dia kerja di kedai makan yang menjadi tempat singgahan lori, tempat singgahan orang untuk mendapatkan makanan. Itu baru kira lori yang singgah, belum kira orang kedai-kedai sebelah, orang yang berniaga kat situ pergi makan. Bila kuarantin ini dilonggarkan, dalam arti kata self quarantine. Dulu kuarantin bila orang balik daripada overseas kena kuarantin 14 hari. Sekarang quarantine bila balik overseas, dia kata you quarantine yourself in your house. You kena self quarantine, tahan diri dekat rumah. Bila kata tahan diri dekat rumah, dia yang tak tahan diri dekat rumah. Pergi pasar, pergi kedai, pergi restoran dengan tanda warna pink, yang gelang warna pink. Jadi susah nak kawal kan. Patah balik sekarang ni, siapa boleh overseas, kena kuarantin. Mungkin masyarakat kita perlukan kepada kesedaran yang lebih lagi dan masalah berkaitan dengan COVID-19. Cuma Islam ada solution. Islam meminta kita supaya sentiasa dalam keadaan bersih. Orang Islam kena bersih. Bersihkan diri setiap hari. Basuh tangan itu satu kemestian. Kumuh-kumuh satu kemestian. Dan yang masukkan air dalam hidung masa nak ambil wudu itu satu perkara yang disunatkan. Walaupun sunat jangan tinggal. Sebab virus ni dia masuk duduk dekat kerongkong kita dekat 14 hari. Dia lalu slow. Dia bagi Assalamualaikum, tumpang kejap. Masuk kat kerongkong, mula rasa kerongkong tak selesa, batuk kering. Jadi berpanjanganlah. Kalau kita sentiasa mengamalkan basuh tangan, ambil wuduk dengan sempurna, menggunakan sabun, wuduk, gosok gigi, kumuh-kumuh, insya-Allah orang Islam boleh avoid. Dan salah satu perkara yang kawan saya doktor juga dia bagi tahu, Ustaz adalah disarankan kita ni sentiasa minum air suam. Air suam. Temperature dalam 27, 28 tu minum. Suam-suam minum. Jangan nak minum air batu. Air batu banyak kuman tu, dia sejuk lagi hidup. Sebab itu tuan-tuan lihat pada garisan negara-negara yang sejuk, dia datang sekali memang ma'asalamah. Tak keluar dah. Itu yang berpuluh berjuta orang mati. Dekat Itali, dekat Rom, dekat negara-negara yang sejuk, negara panas dia susah nak survive. Jadi ada dapatan bahawa kuman ini dia takkan tahan kalau panas. Jadi kita banyak minum air suam.
Kalau tekak rasa tak selesa, selalu minum air suam. Dia akan flush. Minum air suam. Vitamin C, jangan lupa. Makan vitamin C. Vitamin C, orang kata, alah nak beli pula vitamin C. Itu kalau kita nak beli. Kalau kat rumah kita ada limau nipis, limau kasturi, sehari 3 biji, 2 biji kita pegang minum, itu vitamin C lah. Tapi kalau tanam lalang memang tak jadi ya tuan. Tanah ada tapi tanam lalang. Tanah ada, tanam pokok kertas, bunga kertas. Dia ada budaya setengah masyarakat ni. Kalau saya tengok masyarakat Cina lah kan, dia pantang ada tanah sikit, dia akan tanam sayur. Perasan tak? Kita ada tanah lebih sikit, kita akan tanam pokok bunga. Memanglah indah, cantik, tetapi tak ada benefit sangat lah. Apa kata kita tanam pula serai, kita tanam pula limau nipis, limau kasturi, bagai, limau purut, daun kari. Ni semua benda-benda yang ada, pokok-pokok yang ada manfaatnya. Dulu siapa dia minum air orang bubur serai? Sekarang minum air kat kedai RM12.90, ada serai dalam tu. Dia ketuk serai masuk. Dia kata detox. Serai. Ingatkan serai kita buat masak, sekarang serai orang buat minum. Halia, umpamanya jintan manis, jintan putih. Semua ni herba-herba dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada benefit dia. Musim-musim ni kita kena kembali balik mengamalkan dan membiasakan diri dengan makanan-makanan tersebut. Saya sampai hari ini saya tak tahu punca virus ni. Ada yang kata virus ni daripada kelawar. Memang itulah yang didoktrinkan. Kita diberitahu virus ni daripada kelawar. Kenapa pula kelawar? Orang makan kelawar lah. Kena Ustaz sebab dia makan kelawar. Saya kata kelawar ni orang bukan baru-baru. Bukannya 2019 baru orang makan kelawar. Beratus tahun dah orang makan kelawar. Tak ada pula zaman tu satu penyakit namanya COVID-19 atau penyakit kuman ni, virus ni. Dan kelawar ni bukannya di daerah Wuhan aja makan, daerah lain pun ada saya yakin makan. Di Malaysia pun ada setengah kawasan orang makan kelawar. Dulu-dulu saya ingat dekat kampung, kalau orang sakit lelah ni disuruh makan kelawar. Ambil kelawar, dibakar kelawar tu makan. Jangankan kelawar, dulu orang kita kalau buat beranak minum ni, Carlsberg. Dulu makcik-makcik belakang tu tahu pula. Sebab nak kasi panas badan. Makan minum Carlsberg sikit bagi panas badan, sebab bila wanita baru melahirkan anak, badan dia sejuk. Jadi makanan-makanan ni pernah orang makan. Dan kenapa masa tu tak ada, sekarang ada? Okeylah yang makan kelawar tu kena COVID-19. Yang makan ular kenapa kena juga? Dia kata sebab ular tu makan kelawar pula. Macam mana pun dia nak kaitkan juga dengan kelawar. Sampai hari ini DNA COVID ini tak muktamad. Orang beritahu kita dia kelawar. Saya tanya, ya ke kelawar? Sebab dia tak berapa meyakinkan saya. I'm worried. Saya risau kalau virus ini dia tak lahir daripada binatang, tapi dia lahir di makmal. Dia dihasilkan di makmal. Mana tahu, saya ada kekhawatiran kalau perkara itu berlaku. Dunia teknologi hari ini, orang tak guna senjata nak serang setengah kawasan. Dia lepaskan virus saja. Macam mana komputer kita boleh di-attack oleh virus? Begitulah kesihatan manusia boleh di-attack dengan virus. Tuan-tuan, hari ini kita baca Quran. Quran yang ada fizikal ini, jarang-jarang kita ambil baca dah sekarang. Sebab kebanyakan kita download Quran dekat handphone. Betul kan? Bayangkan satu hari nanti cetakan ini tidak begitu memberangsangkan, orang stop cetak. Ataupun bilangan cetak sikit. Semakin hari semakin orang tak cetak sebab tak ada market. Sehinggalah orang nak jual Quran cetak ni, dia buat macam-macam skim. Skim wakaf lah. Kat Malaysia tak nak hantar, tak apa, kita nak hantar dekat Chad, kita nak hantar dekat Bosnia, kita nak macam-macam skim orang buat. Nak suruh orang beli, hidupkan industri cetak Quran ni. Sebab dunia hari ini orang download, orang simpan dalam handphone.
Bayangkan satu hari nanti satelit dan semuanya dan virus disebar luaskan, semua handphone kita affected. Mana you nak cari Quran masa tu? Betul atau tidak? So virus, teknologi, virus ini akan menjadi musuh untuk manusia. Dia akan dicipta oleh manusia untuk merosakkan manusia juga. Saya teringat apa yang disebut oleh Abdul Hasan Ali An-Nadawi, seorang sarjana pemikir Islam dari benua India. Jangan pula tuan-tuan bila saya sebut Abdul Hasan Ali An-Nadawi dari benua India, tuan-tuan kata mentang-mentang di India dia ikut ulama India. Nantilah saya ikut pula ulama lain. Sebab bila kata pemikir ni, dia fikir lebih jauh ke hadapan. Strategi dan juga cadangan-cadangan dia untuk membina umat sangat luar biasa. Dia pernah sebut dalam kitab dia, "Mada khasir al-alam bi inhitatil muslimin." Apakah kerugian ataupun bencana yang akan timpa ke atas manusia kerana rosakkan Islam? Orang berusaha untuk rosakkan Islam, orang berusaha untuk jauhkan manusia daripada Islam. Ada orang prejudis dengan Islam. Islam ini agama radikal, Islam ini agama yang mengungkung, Islam ini membawa ajaran yang melalaikan, ajaran Islam ini penuh dengan ajaran-ajaran yang khayalan. Macam-macam mau cakap pada Islam. Jadi bila dunia ini berusaha, bila ada pihak tertentu berusaha untuk manusia jauhkan diri daripada Islam, maka pelbagai bencana akan datang. Dalam buku tu beliau sebut juga bagaimana teknologi ini, beliau sebut beliau bukan seorang yang anti dengan teknologi, tetapi beliau khawatir satu hari nanti teknologi itu, teknologi yang cipta oleh manusia akan menjadi musuh untuk manusia balik. Saya tanya tuan-tuan, kenapa Malaysia tak ada nuclear plant? Singapura ada nuclear plant, Malaysia tak ada pun nuclear plant. Pusat nuklear Malaysia mana ada? Pusat nuklear maksudnya dia yang menghasilkan elektrik, menghasilkan tenaga, power. Mana ada? Kita tahu kalau nuklear plant ini dia akan menjimatkan lagi pembakaran, dia akan kurangkan arang, dia akan kurangkan minyak diesel untuk menghasilkan tenaga ni. So kita gunakan nuklear power. Berkali-kali ganda dan berkali-kali, beratus berpuluh kali lebih jimat kalau guna nuklear power. Kenapa Malaysia tak buat lagi? Saya cadang tak payah buat dululah. Buat studium pun, buat stadium pun runtuh. Nak harap engkau buat apa ni nuklear plant, lagilah kelang kabut je tuan-tuan. Bagi kontrak mencuri. Bagi kontrak curi semen, curi itu, curi besi, habis. Kontrak asal 200 juta, bila sampai dekat kontraktor tinggal 100 juta. Ada kontraktor dia boleh sahkan dengan saya. So, kalau tidak ada amanah, tidak ada. Jadi tengok bagaimana manusia memanipulasi situasi. Saya sebut ni, bagaimana kelak pula nuklear ini digunakan untuk menghancurkan dunia. Bagaimana Hiroshima itu dihancurkan dengan nuklear. Teknologi boleh, tetapi teknologi bagus. Tetapi teknologi yang bila berada di tangan orang yang tidak ada amanah, tidak ada tanggungjawab. Bila teknologi berada di tangan orang yang menggunakannya untuk merosakkan orang lain. Sebab itu saya sampai hari ini saya belum lagi boleh terima satu conclusion, satu kesimpulan mengenai COVID-19. Dari mana dia? Puncanya apa? Kata kelawar, balik-balik kelawar. Kalaulah kelawar tu boleh bercakap, apa dia cakap agak? Tuan-tuan baca tak surah Al-Fil? Surah gajah. Surah Al-Fil, surah gajah. Cuba tuan-tuan perhati dengan saya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ayat ini, surah ini memberitahu kepada kita bagaimana tentera Abraha datang menyerang kota Mekah. Dan pada tahun itulah Nabi SAW dilahirkan, dinamakan tahun gajah.
Betul kan? Tentera Abraha yang menetap di Yaman, dia mula rasa cemburu dengan kemajuan yang ada di Mekah. Dia rasa selayaknya Yaman atau Yaman ini lebih maju. Yaman lebih maju sebab dia ada tamadun lebih tua. Kita kata kerajaan Sabak. Kenapa pula Mekah semakin maju? Dia tak boleh terima. Mekah semakin maju kerana ada Kaabah. Dia kata tak boleh jadi. Dia mesti buat sesuatu. Apa dia buat? Dia rancang untuk serang Kaabah. Dia nak hancurkan kota Mekah. Dia datang dengan bala tentera yang sangat besar. Penduduk Mekah, pembesar-pembesar Quraisy yang rasa gah mereka hebat, bila tahu tentera Abraha nak masuk kota Mekah, dia orang semua tinggalkan kota Mekah, lari duduk dekat atas bukit Safa Marwah. Termasuklah Abdul Muttalib. Pelbagai rundingan dilakukan dengan Abraha untuk tidak menyerang kota Mekah. Abraha kata, no, aku nak serang kota Mekah. Pada masa itu, Abdul Muttalib yang menjadi pembesar Quraisy, mula orang ramai di Mekah itu atau di kota Mekah itu datang mengadu dengan Abdul Muttalib. Macam mana ni wahai Abdul Muttalib, kita nak buat apa ni, macam mana kita nak hadapi, jomlah susun strategi, kita lawan, kita mesti tahankan kota Mekah. Abdul Muttalib, dia mengungkapkan satu perkataan sampai hari ini saya hafal. Lama dah saya baca. Abdul Muttalib kata, innalaha rabban sayahmiha. Sesungguhnya kota Mekah ini ada Tuhan. Tuhan tu akan jaga. Kamu jangan risau. Kota Mekah itu, Kaabah itu ada Tuhan. Kaabah itu ada Tuhan. Tuhan tu akan jaga Kaabah tu. Kamu jangan takut. Betul. Tentera Abraha masuk, Allah hantar burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tuhan gagalkan perancangan mereka. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah menghantar burung ababil. Siapa pernah tengok burung ababil? Burung ababil ni, dia lebih besar sikit aja daripada burung pipit. Besar sikit daripada burung pipit. Kecil aja burung tu. Allah hantar burung tu bawa batu daripada api neraka. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Kaki burung tu, kuku dia tu, kaki jari-jari burung tu, dia mencengkam batu daripada api neraka, lebih besar sikit daripada burung pipit. Bawa batu, dia campakkan ke atas tentera Abraha. Apa jadi lepas dia campakkan batu tu? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu jadilah tentera Abraha, termasuk kudanya, gajahnya, untanya, manusianya, mereka hancur lebur seperti daun yang dimamah oleh ulat. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Timbul dalam persoalan, macam mana agaknya burung ababil masuk neraka, kutip batu, bawa ke bumi? Yang saya faham, itu direct translation. Terjemahan terus, dia akan nampak burung itu pergi neraka, kutip batu, datang. Indirect translation, tafsirannya, burung ababil ini Tuhan umpamakan apa yang dia bawa itu lebih dahsyat daripada api neraka. Kalau masuk api neraka jadi apa? Hancurlah. Hancur. Dan apa yang dibawa oleh burung ababil itu dikatakan api neraka. Tapi yang saya faham, itu adalah umpama bahawa Tuhan tunjukkan satu biological weapon yang have been exist.
satu ketika dahulu. Maksudnya Allah memberitahu kepada manusia akan ada satu zaman yang mana pergaduhan dan juga pertempuran itu senjatanya adalah senjata biologi. Bahan-bahan kimia ni. So, Quran sebut lama dah. Biological weapon. Percaya tak? Tak percaya. Quran ini kita baca untuk orang mati. Tapi Quran ini untuk orang hidup. Supaya yang hidup ini baca Quran, faham, mempertingkatkan pengetahuan dan juga membangunkan bumi Allah Subhanahu wa taala selaras dengan tugas dia sebagai khalifah. Betul kan tuan-tuan? Betul tak? Kita Quran baca untuk apa? Untuk mati. So, sebab itu dia tak banyak berubah kita ni. Kita hanya lihat Quran ini untuk orang mati. Kita harus melihat Quran ini untuk orang hidup. Membangunkan orang hidup. Membangunkan negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, itu pandangan saya. Bagaimana saya melihat Allah memberitahu kita adanya biological weapon. So bagi saya, boleh jadi COVID-19, virus ini juga merupakan satu virus yang berpunca daripada makmal. Sebab itu Trump sampai hari ini ditanya kepada China, please give me an answer. Daripada mana datangnya virus ni? Takkan canggih, dunia serba canggih ni tak boleh bagi result punca virus tu dan juga DNA virus tu. Apa muktamad dia? Rusia kata dia dah ada vaksin. Lepas ni Amerika pula akan kata dia ada vaksin. Tak percaya tengok. China lama dah ada vaksin. Sekarang dunia akan jadikan ubat-ubatan sebagai perniagaan. You see? Siapa yang jadi mangsa? Maka rebut-rebutlah orang beli vaksin dengan berbilion-bilion US dollar sebagai satu pelaburan baru. Dia kena matikan orang untuk buat satu perniagaan. Supaya nak buktikan bahawa ini sangat bahaya. Jadi kita kena ada vaksin. Maka jadilah satu perniagaan baru vaksin. Tengokkan how the people, dunia memanipulate keadaan manusia seharian. Keadaan manusia semasa ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian. Jadi yang penting kita sebagai orang Islam, kita patuh. Kita patuh pada ajaran Islam. Islam ajar kita kebersihan. Jom jaga bersih. Jaga kebersihan. So beberapa perkara kita dah bagi tahu. Makan makanan yang seimbang. Dan kita juga dielakkan daripada bergaul tanpa usul periksa, tanpa kita tahu hujung pangkal. Hari ini kita diminta supaya dalam hadis-hadis Nabi SAW saya nak beritahu, kita diminta untuk tidak bersalam. Betul kan? Betul. Tapi bila ada orang hulur, terpaksalah sambut. Kawan kata Ustaz Farid sombong pula. Bila ada masa, kita tunjuk begini saja. Kadang-kadang kita tunjuk macam ni saja. Ini maksudnya salam istilam. Istilam macam kita pergi Kaabah, kita pergi Mekah kan. Masa kita tawaf tu, jumpa Hajar Aswad, angkat tangan. Itu namanya apa? Istilam. Jadi istilam je lah. Assalamualaikum. Begini aja. Nabi SAW pernah tidak salam. Yang diriwayatkan oleh Amr bin Shuraid datang satu kumpulan manusia untuk berbai'ah dengan Nabi SAW. Pada masa itu, salah seorang lelaki yang ada dalam kumpulan nak berbai'ah, dia ada penyakit kusta, penyakit kulit. Maka Nabi SAW tidak bersalam dengan dia.
Nabi SAW tidak bersalam dengan dia. Besar betul jam untuk berceramah, tuan-tuan. Itu jam untuk berceramah, itu bukan untuk tuan-tuan. Tuan-tuan punya jam kat depan ni. Salah seorang lelaki yang datang nak berbai'ah, dia ada penyakit kusta. Nabi SAW bagi tahu pada sahabat, suruh dia balik. Inna qad baya'nahu farja'. Sesungguhnya kita dah berbai'ah dengan dia, suruh dia balik. Ini bermaksud ketika tak ada COVID, ketika tidak ada penularan penyakit, tak ada wabak, maka sunat kita bersalaman. Ketika ada wabak, maka sunat tidak bersalaman. Betul tak? Perbuatan Nabi SAW adalah sunat, adalah sunnah. Nabi pernah salam tak? Pernah. Nabi pernah tak salam? Pernah. Jadi Nabi salam, orang sihat semua Nabi salam. Yang tak sihat, Nabi tak salam. Kot ada yang bertanya, Ustaz tahu mana saya salam, saya sihat tak sihat, Ustaz tak salam dengan saya? Sebab virus ini unseen virus. Dia kata virus yang tidak dapat dilihat. Kalaulah saya ada cermin mata kan, cermin mata yang boleh scan, dia tengok nampak virus tu gerak-gerak macam mikroskop. Spek mata tu dia macam mikroskop kan, dia pakai nampak kat mana-mana ada virus. Itu lainlah. Sekarang kita tak tahu, boleh jadi ada virus di tangan saya, boleh jadi virus di situ, boleh jadi virus di sini. Maka tidak bersalam itu juga boleh jadi sunat. Boleh jadi sunat, tidak bersalam. Tapi kalau bersalam sekalipun, elakkan selepas salam sentuh hidung, sentuh mulut, korek gigi, sebagainya. Tahan tangan tu, lepas tu sanitize lah tangan itu. Ini di antara perkara yang Nabi SAW ajar. Nabi SAW tidak menggalakkan kita menziarahi orang yang ada penyakit berjangkit. Dan Nabi SAW memberitahu kita jangan masuk ke negeri yang ada penyakit. Dan kalau kamu berada di negeri yang ada penyakit, jangan pula kamu keluar daripada negeri tersebut. Jadi kalau kita tahu setengah kawasan tu sedang ada penularan, maka tak boleh pergilah. Sebab itu bila ada PKPP, maksudnya dia mengawal kawasan-kawasan yang ada penularan, yang agak dipanggil zon merah. Tuan-tuan tahu tak perkataan kuarantin ni asal daripada istilah yang dicetuskan oleh Ibn Sina. Kuarantin ini membawa maksud menahan diri, mengurung diri selama 40 hari. Kuarantin maksudnya 40 hari. Apa yang dimaksudkan dengan 40 hari? Ibnu Sina beritahu mengurung atau mengawal diri atau mengawal sesebuah negeri negara daripada gerak-geri, daripada pergerakan selama 40 hari. Sebab mengikut teori Ibnu Sina, 40 hari adalah tempoh untuk memulihkan dan juga untuk memutuskan rantaian penularan. Jadi Islam dah ajar kita, tuan-tuan. Kalau kita tengok, teliti betul-betul, insya-Allah kita akan dapat mengikut ajaran Islam. So, ini hijrah kita kepada norma baru. Mana pernah, tuan-tuan, saya ceramah, tuan-tuan semua tutup mulut. Tak pernah. Saya dah buka, tuan-tuan. Saya tak payah pakai lah. Tak suruh saya pakai. Bunyi pakai kan bunyi sengau. Bila bercakap tak payah pakai lah, tuan-tuan. Tuan-tuan kena pakai. Sekarang peraturan nak masuk masjid kena pakai. Kena bawa sejadah. Kena sanitize. So demi menjaga, mengawal daripada penularan. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, ini norma baru nama dia. Kita harus mengambil langkah-langkah
yang sewajarnya untuk kita memutuskan rangkaian COVID-19 ini, supaya kita boleh kembali balik hidup dalam keadaan normal. Kembali balik hidup ke dalam keadaan normal. Kita ambil sikit hijrah Nabi SAW. Setelah kita bincang COVID, saya sempat bergambar dengan penerima tokoh Mahal Hijrah peringkat kebangsaan baru ni, yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Masya Allah, orangnya sangat tawaduk, orangnya sangat humble. Ya tuan-tuan, orang semua beratur ambil gambar, saya pun ambil gambar. Ramai-ramai yang datang tu saya nak ambil gambar dengan dia. Saya bila pergi dekat dengan dia, Tan Sri, mohon saya nak ambil gambar sekeping. Doktor, Ustaz, boleh. Ambil gambar dengan dia. Masa ambil gambar, dia bagi tahu satu benda. Dia kata, doktor, saya pun mu'alaf macam doktor juga. Saya pun Cina masuk Islam. Dia kata, saya pun mu'alaf macam doktor juga. Dia tak katalah Cina masuk Islam, kata saya pun mu'alaf macam doktor juga. Saya banyak belajar di masjid negara ni. Dan adalah disebut 2-3 orang guru banyak yang membimbing dan membantu dia memahami untuk faham Islam. Tapi berjaya dia, Masya Allah, dapat tokoh Mahal Hijrah baru ni. Memang selayaknya lah beliau dapat tokoh Mahal Hijrah. Tokoh Mahal Hijrah peringkat antarabangsa pula. Tokoh Mahal Hijrah antarabangsa diberikan kepada Syekhul Azhar, Syekh Profesor Muhammad Tayyib. Ya. Jadi saya seronok dapat jumpa dia baru-baru ni, tuan-tuan. Masya Allah, orangnya sangat hebat. Baik. Hijrah Nabi SAW daripada Mekah pergi ke Madinah. Sebelum itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hijrah ini sebagai satu kefarduan. Orang Islam diwajibkan berhijrah apabila mereka berada dalam satu keadaan yang memudaratkan. Lebih-lebih lagi, al-hijratu min daril kuffari ila daril iman. Hijrah pertama yang berlaku dalam sejarah adalah hijrah sekumpulan sahabat pergi ke Habasyah. Ini hijrah dalam sejarah Islam zaman Nabi SAW. Bila saban hari Nabi disakiti, bila saban hari Nabi SAW diganggu, laluan Nabi disekat, orang Islam disekat, Sumayyah mati dibunuh, begitu juga dengan beberapa orang sahabat yang lain. Bilal bin Rabah, kita bukan tak dengar cerita Bilal bin Rabah bagaimana diseksa, dan ramai lagi sahabat-sahabat diseksa. Dan di antara perkara yang dilakukan oleh kafir Quraisy adalah memutuskan segala macam hubungan diplomasi atau semacam segala macam hubungan muamalat. Jadi orang Islam ni tak boleh nak berjual beli dengan orang bukan Islam. Terpisah keluarga, terpisah jual beli, mereka disekat, diusir. Duduk di rumah sendiri kena halau, diusir, disakiti. Jadi keadaan ini semakin teruk. Pernah sahabat tanya dengan Nabi SAW, Ya Rasulullah, ala tarau ahwalana, wahai Rasulullah, tidakkah Tuhan lihat bagaimana keadaan kita? Fina man qutil, ada di antara kami yang dibunuh, ada di antara kami yang sudah dipotong tangan, dipotong telinga kerana masuk Islam. Dibaca satu ayat, sahabat ni baca, famata nasrullah ya Rasulullah. Bila sahabat ni sebut famata nasrullah ya Rasulullah, jadi merah padam wajah Nabi SAW. Nabi marah dengan sahabat ni kerana bertanya satu perkara yang tidak ditanya oleh sahabat. Dia tidak pernah ditanya oleh mana-mana sahabat kepada mana-mana Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mahu ada di antara pengikut Nabi Muhammad yang bertanyakan satu soalan yang tidak pernah ditanya oleh mana-mana sahabat bagi mana-mana Nabi yang terdahulu. Ini bukan batuk gejala, tuan-tuan. Tuan-tuan mula tadi tarik balik. Tadi turun dah, bila saya batuk ada yang tarik balik.
Ini bukan gejala, ini bala. Sebab aircon tu tala kepala saya, tuan-tuan. Beku dah belakang ni. Yang bersin tu sesema. Jadinya boleh tutup aircon tu. Ingatkan centralized. Saya ini orang tua, tak boleh sejuk. Alhamdulillah. Ini boleh sambung 1 jam lagi, tuan-tuan. Nabi jadi marah. Tak pernah sahabat-sahabat pada mana-mana Nabi terdahulu. Kamu tahu tak, kata Nabi SAW pada sahabat, ada di antara pengikut Nabi-Nabi terdahulu yang mana Nabi mereka dipancung. Ada Nabi yang digunakan sisir besi, disisirkan badan Nabi ini, terpisahlah jasad dan juga terpisah isi dengan tulang. Mereka lagi teruk diseksa. Mereka tak ada pun tanya famata Nasrullah. Engkau orang baru kena uji sikit dah tanya famata Nasrullah. Tanya bila Allah nak tolong kita. Nabi marah. Nabi sebut akan tiba masanya, tunggu. Sehinggalah 13 tahun sahabat-sahabat menanti saat dan detik untuk mereka boleh berhijrah. Maka Nabi hantarlah kumpulan pertama ni, sekumpulan sahabat, pergilah berhijrah ke Habasyah. Pergi ke Habasyah. Ini hijrah yang pertama berlaku, Habasyah. Yang mana raja di Habasyah itu adalah seorang yang panggil Raja Najasyi, seorang yang adil, seorang bijaksana, seorang yang menjaga kebajikan rakyat. Dan yang paling penting, Raja Najasyi ini berpegang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dia berada pada ajaran yang betul. Jadi Nabi kata kamu hijrah ke sana. Ja'far bin Abi Talib jadi ketua. Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi SAW, dia jadi ketua. Bawa sekumpulan orang Islam pergi ke Habasyah. Beritahu kepada Raja Najasyi, kami datang nak berlindung di sini. Raja Najasyi kata, silakan duduk, tak ada masalah. Selang beberapa hari, datang pula wakil pembesar-pembesar Quraisy ke Habasyah. Jumpa Raja Najasyi untuk bawa balik orang Islam yang dah berhijrah ke Habasyah. Dia datang tak tangan kosong. Siapa yang mewakili kafir Quraisy? Siapa yang mewakili pembesar Quraisy itu? Amr bin Al-As. Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni dia seorang yang petah berbicara, tuan-tuan. Fasih dia bercakap. Hantar dia untuk pergi berunding dengan Raja Najasyi supaya Raja Najasyi pulangkan balik orang Islam yang berhijrah ke Mekah, ke Habasyah. Datanglah Amr bin Al-As, bawalah beberapa tulang hadiah sebagai tanda titipan penghormatan daripada pembesar kafir Quraisy, pembesar Quraisy. Bagi raja, tuanku, ni hadiah daripada Mekah kepada tuanku. Namun Patih bawa hasrat yang besar, tuanku. Raja Najasyi tanya, apa hasrat awak? Hasrat Patih adalah untuk membawa pulang sekumpulan penduduk Mekah yang berhijrah ke negeri tuanku. Kenapa pula engkau nak bawa balik? Oh tuanku, mereka ni jahat, tuanku. Bukan, dia kata mereka ini adalah golongan yang sangat radikal, ganas. Mereka ni tak boleh, tuanku. Tuanku, kalau tuanku biarkan di negara tuanku akan jadi porak-peranda. Jadi Raja Najasyi kata, kenapa engkau nak bawa balik diorang? Diorang ni tak boleh, tuanku, jangan dibiarkan. Demi menjaga hubungan diplomasi di antara Habasyah dan juga Mekah, Raja Najasyi setuju. Bawalah balik mereka kalau betul mereka ni orang-orang yang ganas ataupun sifat mereka ni radikal. Bawalah balik. Pada masa itu Ja'far bin Abi Talib tampil ke hadapan, mempertahankan kenapa dia berhijrah, mempertahankan diri dan juga mempertahankan hak dia kenapa dia berhijrah. Dia kata, tuanku, Patih datang daripada Mekah ni kerana Nabi kami SAW memberitahu kami bahawa tuanku adalah seorang raja yang adil lagi bijaksana. Seorang raja yang beri perlindungan kepada orang yang datang ke negeri tuanku. Sebab itu Habasyah adalah menjadi Darul Aman. Negeri yang aman, dia bukan Darul Iman.
Negerinya aman, tetapi belum tentu boleh kembangkan iman. Madinah, ya, Darul Aman, Darul Iman. Mana tuan-tuan rasa seronok duduk? Solat di Masjid Haram besar pahala, tapi duduk di mana seronok? Madinah kan? Saya sendiri pun rasa benda tu. Duduk di Madinah ni ada aman, ada iman. Di Mekah ada iman. Alhamdulillah Mekah kan, solat di Mekah. Lain, luar biasa tuan-tuan. Sebab itu, Ja'far bin Abi Talib mempertahankan hak dia. Kalau begitu, kenapa kamu lari, tanya Raja Najasyi kepada Ja'far bin Abi Talib dan juga kaum muslimin? Kenapa kamu lari ke negeri aku? Tuanku, kami diusir kerana kami ikut Muhammad, agama yang dibawa oleh Muhammad. Raja Najasyi tanya, Muhammad, siapa itu Muhammad? Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir diutus oleh Allah untuk membimbing kami, membawa ajaran yang membetulkan kami. Apa ajaran Muhammad itu? Tanya Raja Najasyi. Bagus Raja Najasyi ni. Dia tanya, apa ajaran Muhammad itu? Ja'far bin Abi Talib jawab dengan merumuskan ajaran Islam dengan 4 perkara. Semalam dalam forum perdana pun saya disebut. Dirumuskan 4 perkara. Tuanku, ajaran Muhammad itu ialah, dulu kami menyembah berhala. Menyembah berhala. Kering kat tuan. Dulu kami menyembah berhala. Datang Nabi Muhammad SAW menyuruh kami sembah Tuhan yang satu. Dulu kami makan bangkai. Datang Nabi Muhammad suruh kami makan binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Dulu kami melakukan perkara keji dan perkara mungkar. Datang Nabi Muhammad suruh kami melakukan perkara-perkara ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Dulu kami memutuskan silaturahim. Datang Nabi Muhammad suruh kami jaga hubungan silaturahim, hubungan sesama manusia. Ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dari mana datangnya radikal? 4. Tuan-tuan, Ja'far bin Abi Talib ni, bila dirumuskan Islam, saya kata Masya Allah, sahabat-sahabat ni begitu pantas faham Islam. Dia beritahu very sharp. Betul tak? Sharp. Apa itu Islam? Sembah Tuhan yang satu, makan makanan yang halal, jangan gaduh, hidup kasih sayang. Ketiga, jangan buat benda-benda yang jahat. Itu ajaran Islam. Kalau orang bukan Islam dengar, dia akan cakap apa? Baguslah Islam ni. Betul tak? Kalau orang tanya kat kita hari ni, orang bukan Islam tanya, Haji, Islam ni apa? Islam cakap selesai Islam ni apa? Islam lah. Apa Islam? Islam lah. Tak tahu nak bagi, tak boleh describe, tak boleh nak bagi. Apa itu Islam? Islam lah. Islam, kalau you mau masuk Islam, you mesti mau potong. Belum apa-apa lagi cerita potong dah. You mesti mau Islam, mesti mau sembahyang, mesti mau. Jadi cerita benda yang dia tak dapat tangkap dah. Kalau suruh sembahyang, dia pun sembahyang kat rumah. Dia pun sembahyang dekat rumah. Kalau kata 4 perkara ni, Allahu Akbar, nantinya Raja Najasyi tergamam. Tuanku, kata Ja'far bin Abi Talib, kami juga diajar oleh Nabi Muhammad supaya beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Tu dia. Kona kot situ. Pandai Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Talib, dia pegang kat mutah, tangan dia dua-dua putus tau. Sehingga digelarkan Ja'far Tayyar. Nabi gelar dia Ja'far yang digantikan Tuhan dengan 2 sayap dalam syurga. Tengok dia orang ni daripada awal sampai hujung hayat berjuang untuk Islam, tuan-tuan. Daripada mula dia mengucap masuk Islam, ikut Nabi SAW sampai mati, tuan-tuan. Dia tak toleh dah benda lain. Tak buat dah benda lain. Untuk Islam. Dia buat untuk Islam. Untuk bangunkan Islam. Bagi orang faham Islam.
Demi Islam, dia sanggup berkorban untuk Islam. Hidup mereka. Wah, luar biasa tuan-tuan. Luar biasa. Ja'far bin Abi Talib, tuanku, kami juga diajar oleh Muhammad supaya beriman dengan Nabi Isa. Dan Quran juga mengajar kami bagaimana kami harus beriman dengan Nabi Isa. Lalu Ja'far bin Abi Talib baca ayat Quran, "Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya, fattakhadhat min dunihim hijaba, fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala inni Abdullah. Qala innama ana rasul rabbiki liyahaba laki ghulaman zakiyya." Baca kisah Nabi Isa tu, surah Maryam. Baca kisah Nabi Isa tu. Berdiam Raja Najasyi. Wah. Dia kata, kalau beginilah kamu yang kata kami ikut Muhammad ni, aku takkan pulangkan. Duduk sini. Raja Najasyi panggil Amr bin As yang bawa dulang-dulang hadiah ni. Dia kata, Amru, mai sini. Kau ambil hadiah ni, kau bawa balik. Aku tak mau. Aku takkan pulangkan seorang pun daripada kalangan orang Islam. You see? Tapi, sayanglah dalam beberapa tempoh, sahabat-sahabat daripada Habasyah ni pergi balik ke Mekah. Sampai di Mekah, keadaan masih berterusan. Sebelum itu, Nabi SAW pergi ke Isra' Mi'raj, pergi ke Kota Taif. Betul kan? Saya nak tuan-tuan lihat beberapa insiden. Nabi SAW pergi ke Kota Taif pula. Kalaulah Kota Taif ni, penduduk Kota Taif boleh terima Islam, apa yang dilakukan pada Nabi SAW? Nabi dihalau, Nabi diejek, Nabi diherdik, budak-budak kecil baling batu sampai luka habis kepala Nabi SAW. Darah mengalir sampai membasahi sepatu baginda Rasulullah SAW. Ada Nabi marah, ada Nabi mengajuk, ada Nabi give up? Tak ada. Malaikat yang jaga gunung Ganang datang jumpa Nabi SAW. Muhammad, aku diutus oleh Tuhan supaya ambil arahan daripada engkau. Engkau nak aku buat apa kepada ke atas penduduk Kota Taif? Engkau nak aku belah Kota Taif tu dua biar semua tertimbus dalam tu? Atau engkau nak aku angkat dua gunung besar, aku hempap ke atas mereka? Just waiting for your order, sir. I'm waiting for your order, sir. Apa arahan? Bagi tahu sekarang. Nabi Muhammad angkat tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, bagilah petunjuk pada mereka. Mereka tak tahu. Ni darah tengah mengalir ni. Sakit ni tengah mengalir. Tuhan, bagilah mereka petunjuk. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Amman yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard. Nanti. Amma yujibul muttar. Siapa yang akan jawab? Siapa yang selayaknya menjawab, memperkenankan doa orang yang disakiti, orang yang kesempitan, lalu dibuka baginya segala macam, diangkat segala macam keburukan, lalu dikembalikan mereka untuk memerintah bumi. Saya terjemah tu, saya bagi terjemahan dengan makna tuan-tuan. Saya tak bagi word terjemah. Amma yujibul muttar. Allah Ta'ala, siapa akan perkenankan bila seseorang yang di dalam kesusahan bila berdoa, siapa akan perkenankan? Allah yang perkenankan. Allah angkat segala macam kesusahan. Lalu diangkat, bukan diangkat, dibagi pula orang itu meneruskan survival, kelestarian, menjaga bumi Allah Ta'ala. Cuma tuan-tuan harus faham bahawa Nabi SAW bukan pada hari itu berdoa, hari itu dapat. Tak. Tuan-tuan lihat, segala usaha 13 tahun Nabi semai. Over 13 years, 13 tahun Nabi sabar. Orang campakkan perut unta 3 hari disimpan, dicampak atas Nabi, disimbah atas Nabi. 3 hari perut unta disimpan, disimbah. Apa bau dia tuan-tuan? Apa bau dia? Perut lembu yang korban baru ni pun cepat-cepat kita tanam kalau tak ada orang nak urus. 3 hari perut unta disimpan, disimbah atas Nabi SAW. Lorong-lorong Nabi lalu ditabur dengan paku dan duri.
Pernah sekali Nabi duduk bersandar di Kaabah, ada orang datang jerut leher Nabi dengan tali. Hampir Nabi nak putus nyawa, Abu Bakar masuk, lari orang tu. Nabi tahu siapa orangnya. Apa yang mereka tak lakukan? Tapi Nabi bersabar, berdoa. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard. Maka selayaknya doa Nabi SAW diperkenankan Tuhan setelah melalui segala macam cobaan dan juga dugaan-dugaan yang bukan kecil, besar. Nabi itu selayaknya Nabi dipanggil, selayaknya Nabi dapat. Hari ini kita minta doa, kita berdoa minta, tak dapat, kita mengajuk. Kita minta tak dapat, tercetus dalam hati. Nampaknya tak berkenan, Tuhan tak bagi lagi. Apa yang you dah buat sampai you rasa you paling layak dapat doa dimustajabkan oleh Allah? Apa yang dah buat? Ada tak kita lalui apa yang Nabi SAW lalui, tuan-tuan? Tapi kita tak boleh nak give up. Kita kena berdoa. So kita kena ada pengorbanan. Saya mesti buat sesuatu untuk saya, untuk agama saya, untuk keluarga saya, untuk kecemerlangan hidup sebagai seorang Muslim. Saya kena buat. Mesti ada pancaroba, mesti ada cobaan, mesti ada hinaan, mesti ada cacian, mesti ada perli-perli. Macam mana? Semua itu kena tanggung. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard. Saya baca ayat tu, saya rasa gemang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Nabi angkat tangan, darah mengalir ni, angkat tangan, wahai Tuhan, bagilah mereka hidayah. Ya Allah, Nabi kata, Nabi mengadukan, tengok cantik bahasa Nabi kan. Ya Allah, kepada siapa engkau nak serahkan aku ni? Kau jangan sempitkan kerja dakwahku, ya Allah. Kalau engkau menimpakan ke atas mereka musibah, maka siapa lagi yang harus aku seru, ya Allah? Jadi Nabi pujuk Allah supaya Allah tak marah kepada penduduk kota Taif ni, tuan-tuan. Nabi berdoa, Nabi jalan, itu Nabi pergi singgah dekat satu kebun korma milik orang kafir Quraisy dan pekerjanya pula lelaki Yahudi. Tengok darah tengah mengalir, dia tak tahu siapa tu. Duduk, Nabi berehat, dia pun petik buah korma, dia bagi Nabi, silakan makan tuan. Masa Nabi nak makan korma tu, Nabi baca Bismillah. Budak yang kerja kat kebun korma toleh tengok apa yang tuan baca tadi. Bismillah. Ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi-Nabi kami. Siapa? Nabi-Nabi Bani Israel. Masuk Islam. Masuk Islam budak. Nabi tanggung segala macam penderitaan. Seorang dapat Islam, immediately Tuhan tunjuk. Sabar. Hijrah. Nabi lalui 13 tahun. Berik ketir. Datang perintah hijrah. Nabi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya bila Rasulullah SAW datang jumpa Abu Bakar tengah hari, bagi tahu Abu Bakar, Abu Bakar, aku telah diizinkan hijrah dan engkau akan hijrah bersama aku. Menangis Abu Bakar, menangis kegembiraan. Anak-anak Abu Bakar beritahu, itulah kali pertama kami melihat tangisan gembira. Gembira Abu Bakar. As-suhbatu ya Rasulullah. Punya seronok. Dia kata, ya Rasulullah, alang-alang kita nak hijrah ni, saya ada 2 ekor unta yang sehat, gagah. Satu kau tonggang, satu aku tonggang. Aku bagi kau satu. Rasulullah kata, aku boleh ambil, tapi dengan satu syarat. Apa dia? Berapa harga unta tu kau bagi tahu, aku bayar. Nabi tak nak free.
Nabi nak bayar supaya hijrah itu ada pengorbanan. Allah Ta'ala sebut apa? Dalam Al-Quran, Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah ulaika humul faizun. Adapun mereka yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda mereka dan diri mereka, sangatlah besar darajah kedudukan yang diangkat oleh Tuhan di sisinya. Ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Rasulullah pun keluarkan harta untuk berhijrah, keluar malam hari. Abu Bakar panggil Ali, dan Ali, kau tidur tempat aku, kau ambil selimut aku ni kau pakai. Nabi bagi selimut Nabi SAW. Ali pun selimut tidur. Di malam hari sebelum itu dah ada perancangan dah. Sudah ada perancangan daripada kafir Quraisy. Nabi Muhammad tidak boleh dibiarkan. Sebab itu dia rancang dapat 3 perkara. Li yukhrijuk, li yuthbituk, au li yaqtuluk. Sama ada Nabi Muhammad ini yang diperbincang dan disepakati dalam Darun Nadwah, dipanggil Darun Nadwah ni parlimen Quraisy. Dalam tu dia bincang dan kata sama ada Muhammad ini dipenjara atau diusir atau dibunuh. Cadangan pertama Muhammad dipenjara. Kalau saya cadangkan Muhammad dipenjara. Ada pula seorang wakil daripada Najd, kononnya Syekh daripada sempadan Yaman, datang jauh ke Mekah untuk menyuarakan pandangan dia masuk parlimen tu. Dia kata, aku bagi pandangan, kalau Muhammad ni dipenjara, nanti dipenjara pula dia akan berdakwah. Kalau macam tu macam mana buat? Ada yang cadangan, kita usir saja Muhammad. Oh, bagus juga, kita halau Muhammad keluarlah. Maka Syekh daripada Najd ini, dia kata, aku tak setuju dia diusir. Kalau diusir, kalau dicampak kita campak dia ke negeri lain, nanti dia akan buat dakwah kat negeri lain, dia akan bawa pula orang masuk Islam dari negeri lain ke negara kita. Jadi orang pun bosanlah juga, asyik pandangan kena pangkah. Penjaga salah, usir salah, semua salah. Dia kata, Tuan Syekh, ada ke pandangan yang lebih baik lagi daripada penjara atau diusir? Ada, Tuan Syekh, dia kata. Apa pandangan Tuan Syekh? Saya punya pandangan, bunuh saja Muhammad tu. Kata Syekh daripada Najd yang kononnya mewakili suara orang jauh. Rupa-rupanya bukan Syekh pun, syaitan yang menyerupai manusia menyelinap masuk untuk memberi cadangan supaya Muhammad dibunuh. Bila keluar cadangan tu, Allah kata Muhammad, kau hijrah. Kau hijrah. Itu yang dia kata, okey nak bunuh Muhammad. Kalau nak bunuh Muhammad, siapa nak bunuh? Tak boleh seorang-seorang. Maka 7 orang pemuda yang mewakili 7 kabilah bersenjata dengan tombak, dengan panah, dengan pedang berdiri. Muhammad keluar je nak dihayun. Nabi Muhammad keluar lebih awal lagi. Dan Ali tidur. Masa Nabi Muhammad keluar, Nabi Muhammad baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ditaburkan pasir, tak ada seorang pun daripada pemuda-pemuda yang duduk situ melainkan muka mereka esok hari ada pasir. Tidur. Ada pakcik yang lalu kejut, kau semua tidur kat sini buat apa? Kami tunggu Muhammad. Muhammad dah keluar lama dah. Lagi dia orang masuk ke bilik Nabi Muhammad SAW, tengok tempat tidur, Sayyidina Ali pula tidur situ. Nabi Muhammad keluar dengan Abu Bakar, pergi ke gua. Ke gua Hira mana bang? Gua Hira tempat dapat wahyu. Ini gua Sur. Gua Sur. Abu Bakar laju Abu Bakar pergi. Kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke depan, kejap ke belakang. Rasulullah kata, kau ni dah kenapa Abu Bakar? Jangan elok-elok lah. Tak ada Rasulullah. Aku nak jaga kau ni. Ke kanan kejap, kau ada musuh atas sebelah kanan. Ke kiri kejap, kau ada musuh kiri. Ke depan kejap, ke belakang kejap. Dia betul-betul jadi bodyguard Nabi SAW segenap sudut. Sampai dekat gua pun Abu Bakar masuk dulu. Rasulullah kata, Bakar, kau tak pernah bawa macam ni, kenapa kau masuk dulu? Patut aku lah. Biasanya kau bagi aku masuk. Kan biasanya aku didahulukan. Tak, kali ni tak.
Ni gua ni, biar aku masuk tengok dulu. Mana tahu ada binatang, ada serangga ke, ada ulat ke, ada kala jengking ke, biar saya bersihkan dulu. Kemudian Rasulullah masuk. Yalah, Abu Bakar pun masuk. Dia bersihkan apa semua. Dia kata, sekarang masuk Rasulullah. Rasulullah masuk. Rupanya dalam gua tu tak boleh dua orang, tak boleh dua-dua duduk, tak boleh dua-dua berdiri. Dua-dua baring pun tak boleh, tak muat. Abu Bakar duduk, Rasulullah baring. Rasulullah baring. Abu Bakar duduk, kata Rasulullah baring. Rasulullah baring. Rasulullah baring atas 1000 Abu Bakar. Beruntunglah Abu Bakar, tuan-tuan. Rasulullah baring atas 1000 Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Siapa Abu Bakar bagi Nabi SAW? Apa hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah? Abu Bakar adalah bapa mertua. Rasulullah adalah menantu. Berapa ramai kat sini yang pernah bagi atas riba bapa mentua, angkat tangan? Balik hari ni ya, try tengok. Satu kejap. Kenapa? Saya nak bagi hantar riba Abah. Baringlah. Abah bacakan Yasin tu kau. Pelik sangat dah pun. Masa itulah Abu Bakar tengok ada kala jengking nak keluar dari salah satu celah batu dalam gua tu. Abu Bakar tahan dengan kaki. Kala jengking tu pun gigit tangan kaki Abu Bakar. Kala jengking kot. Tahan punya tahan. Rasulullah tengah letih tidur ni. Tahan. Menitis air mata Abu Bakar. Rasulullah terjaga. Tu air mata menitis kena kat pipi Nabi, jaga. Apa yang basah ni? Abu Bakar menangis. Kenapa ni? Kenapa kau menangis, Abu Bakar? Tadi kala kaki aku telah kena gigit dengan kala jengking. Kenapa kau tak kejutkan aku? Tak. Tengok tuan tengah, Rasulullah tengah lena tidur, keletihan. Allahu Akbar. Kalau kita riuh gendah dah. Bangun. Kala jengking tu bangun. Tak ada. Relax. Pengajarannya, kalau balik rumah, tanya bapak mentua dah makan belum? Kalau bapak mentua tak makan, ajak makan. Dia masuk dapur makan seorang, baru tahu bapak mentua ada ke ni? Dah hujung sekali dah. Tanya, abang dah makan? Baik, tak payah tanya. Bapak mentua ke, bapak betul ke, dua-dua bapak, tuan-tuan. Dua-dua ayah, dua-dua kena jaga. Paling tidak orang tua, hormat. Makan, minum mereka. Orang tua pula dia cepat sensitif. Bah makan bah, jom makan sama bah. Kan, malam ni kita makan sama ya bah. Kita pula sekali-sekali, kita pula kalau abah tak makan lagi, kita pun tak makan. Cubalah macam tu. Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Contoh tuan-tuan, tengok bapak mentua dengan menantu. Hidup atas riba, makan sama-sama, jalan sama-sama. Makanlah. Bang, minggu depan isteri cakap dengan suami. Bang, minggu depan kita nak pergi keluar ni, kita ajaklah abah sekali. Kenapa? Yelah, abah dia serumah je. Bapak awak tu dah macam tak bawa betul sikit, takkan nak bawa berjalan. Inilah jahat suami. Bukan nak bawah dan nyanyuk ke? Tuan-tuan kena ingat, saya pernah sebut, mengungkap perkataan nyanyuk kepada ibu bapa adalah dosa besar. Dosa besar. Siapa yang izinkan awak untuk mengatakan mereka yang sudah tua itu dengan gelaran nyanyuk? Nyanyuk ini bukan satu ungkapan yang menggembirakan. Dia tak describe benda yang baik. Tak tahu betul-betul. Quran kata dah uzur. Quran menggunakan istilah uzur. Ayah saya dah uzur, tak berapa ingat, dia dah lupa-lupa. Dia biasalah tuan-tuan. Ini tak, dia gembira pula cakapnya. Baik. Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW. Kita ceramah sampai berapa tuan? Apa? 5 minit, mana cukup cerita.
Kita sanggam pun 2.5 jam, 3 jam. Cerita Hindustan. Elok duduk, tertegak, cegak macam tu, macam kena sampuk depan TV. Dengar kisah Nabi, setengah jam, 5 minit. Tak ada gurau tu kan. Tak apa. Sambung lain pula. Bukan saya seorang je nak cerita hijrah. Orang lain pun, ustaz-ustaz lain pun boleh sambung cerita. Baik, 5 minit insyaAllah. Terima kasih. Keluarlah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar selepas 3 hari. Cuma sepanjang 3 hari, Abdullah bin Abu Bakar, iaitu anak lelaki Abu Bakar, akan membawa berita yang sedang berlaku. Apa perancangan-perancangan Mekah ni? Apa perancangan-perancangan mereka ni? Abdullah akan datang bagi tahu pada Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abdullah dia akan bawa gembala kambing tu, akan bawa kambing, dia bawa kan. Jadi orang tak dapat kesan tapak kaki kambing je ada, tapak kaki orang tak ada. Strategi. Yang keduanya, anak perempuan Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar. Ini serikan di Islam, hebat. Asma binti Abu Bakar pun ada peranan dalam hijrah ni. Asma setiap hari akan bawa makanan, sehingga dia digelar sebagai Zat an-Nitaqain. Zatun Nitaqain. Maksudnya nitaq, an-nitaq ialah kain yang ikat di pinggang. Orang perempuan biasa kalau Arab tengok jadi perempuan akan ikat kain kat pinggang. Jadi kain itu Asma koyakkan 2 ikat makanan, bekalan yang dibawa kepada Rasulullah dan juga Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar, dia punya peranan. Dia ni mak kepada Abdullah bin Zubair. Suami dia ialah Zubair bin Al-Awwam. Abdullah bin Zubair telah dibunuh oleh Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj telah bunuh anak dia sebab anak dia telah dicemburui kerana anak dia bakal diangkat menjadi khalifah. Jadi adalah cerita yang panjang. Cuma peranan tadi, satu benda yang menarik bila saya baca semalam, Asma ni masa dia bawa bekalan kepada ayah dia dekat Gua Thur, dia sarat mengandung. Dia pregnant. Sebab itu Abdullah bin Zubair adalah kanak-kanak yang anak yang pertama lahir di Madinah selepas berhijrah. The first. Asma ni pula meninggal umur 100 tahun. Asma binti Abu Bakar, anak Abu Bakar ni meninggal umur dekat 100 tahun pada tahun ke-73 Hijrah. Hebat tak? Hebat. Dalam keadaan mengandung pun masih lagi buat kerja-kerja dakwah. Kalau kita tak dagut, makan badam, makan kuaci, relax, doktor suruh rehat kan. Orang dulu tak, saya ingat lagi orang kampung-kampung dulu buat kerja lagi. Masa buat kerja lah, pecah air ketumban, bawa lagi ke hospital. Keadaan beza. Tapi pentingnya peranan lelaki terlibat, kanak-kanak terlibat, orang muda terlibat untuk terlibat dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Ada satu cerita saya nak cerita, lepas tu saya nak closing. Dalam perjalanan itu hampir beberapa hari nak sampai dekat Mekah. Dalam perjalanan itu bekalan habis, Nabi lapar, Abu Bakar lapar. Masa dia lalu nak lapar dah ni, tengok kanan tengok kiri semua padang pasir. Sampai di satu kawasan, nampak ada sayur, ada kemah. Dalam perjalanan tu nampak ada kemah. Bila kemah ada orang, Abu Bakar kata, Rasulullah beritahu kepada Abu Bakar, Bakar, jom kita pergi tengok dekat kemah tu kalau ada bekalan untuk kita makan sebelum kita meneruskan perjalanan ke Madinah. Baik, Rasulullah kata Abu Bakar, bawalah, pergilah mereka berdua, pergilah menuju ke arah kemah. Sampai di kemah, ada seorang wanita tua, yang mana kemudian wanita itu dikenali sebagai Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad. Rasulullah kata pada Ummu Ma'bad, wahai ibu, kami ni dalam perjalanan nak pergi Yasrib. Kami kehabisan bekalan, lapar. Jadi kami singgah di sini. Kalau kami boleh dapat sebarang sedikit bekalan untuk kami lapik perut. Ummu Ma'bad kata, ya Allah, wahai anak muda, minta maaf banyak-banyak. Tak ada apa-apa untuk aku
aku bagi korang berdua makan. Minta maaf banyak-banyak. Kok ada kambing ke yang boleh diperah susu untuk kami minum? Kambing semua suami aku telah bawa pergi mengembala. Petang nanti baru balik. Sedang harapan semakin nipis untuk dapatkan bekalan, Nabi tengok di hujung kemah Ummu Ma'bad ada seekor kambing. Ada seekor kambing. Rasulullah kata, wahai ibu, itu ada kambing seekor? Itu kambing sakit. Boleh tak ibu izinkan saya perah susunya? Dah sakit, kurus, kering. Dia nak berdiri pun tak larat. Dari mana awak nak perah susu dia? Tak adalah ibu, bagilah saya perah. Dia kan tak, kambing sakit dia. Tolonglah, bagilah saya perah susu dia. Sekejap pulang Nabi nak minta, Nabi pujuk. Ummu Ma'bad kata, pergilah nak perah sangat, pergilah perah. Pergilah perah. Kata Ummu Ma'bad kepada Nabi SAW. Tuan-tuan dengar betul-betul. Dengar betul-betul tuan-tuan. Nabi sampai pergi, Nabi menghampiri kambing tu. Nabi duduk sebelah kambing tu. Nabi tepuk belakang kambing tu. Nabi tepuk. Nabi kata, Ana Rasulullah. Tegak kambing tu tuan. Berdiri kambing tu. Ana Rasulullah. Bangun kambing tu tuan-tuan. Nabi pegang perut kambing tu, semena-mena susu semakin banyak. Nabi bagi tahu Abu Bakar pergi minta bejana untuk kita nak perah susu. Masuklah Abu Bakar jumpa Ummu Ma'bad, wahai ibu, perlukan satu bejana, kami nak perah susu. Ummu Ma'bad nak pingsan dah. Macam mana kambing yang kurus kering tak boleh nak berdiri, sekarang sudah berdiri, ada susu pula. Kehairanan. Cerita ini Ummu Ma'bad cerita selepas dua orang pemuda ini tinggalkan kemah tu. Ummu Ma'bad tak tahu yang itu Rasulullah, yang itu Abu Bakar, tak tahu. Dia pun ambil bejana, dia bagi pada Abu Bakar bagi pada Rasulullah pun perah susu. Penuh bejana tu tuan-tuan. Bejana tu besin. Jangan pula tanya bejana apa benda bejana ni. Boleh jadi macam mangkuk sup pun boleh jadilah. Itu bejana, macam mangkuk sup. Buat susu. Selesai perah, Rasulullah SAW bagi Abu Bakar minum. Silakan minum wahai Abu Bakar. Takkan saya, Rasulullah minum dulu. Silakan minum wahai Abu Bakar. Abu Bakar kata tak, Rasulullah minum dulu. Contoh jadi pemimpin tuan-tuan. Contoh jadi pemimpin. Apa-apa rakyat dulu, bukan sapu dulu. Bukan kat sini tempat lain, kat Burkina Faso kot. Betul. Minum Abu Bakar. Berulang kali Nabi suruh minum, dia pun minum. Minum lagi wahai Abu Bakar. Abu Bakar takut-takut lah, minum takut habis kan. Lapar ni. Abu Bakar minum. Minum lagi. Abu Bakar minum lagi. Sedang Abu Bakar ulang-ulang minum, Rasulullah yang sedawa. Ini bukan main-main. Kita kan biasa cakap dengan kawan, jomlah makan. Saya dah makan dah. Oh, kau dah makan. Kau tak nak makan? Tak. Kalau kau makan, macam aku makan. Kita sembang boleh lah. Rasulullah yang sedawa. Ini semua riwayat sahih. Sampai di Madinah, Nabi buat 3 benda. Nabi buat masjid, Nabi saudarakan Ansar dan Muhajirin, Nabi suruh orang Islam berniaga untuk menjadi tunjang. Masjid jadi tunjang, persaudaraan menjadi tunjang, kekuatan ekonomi menjadi tunjang umat Islam. Sebab itu 10 tahun di Mekah, Islam sudah mengubah landscape kehidupan mereka, landscape pemikiran manusia keseluruhannya. Mudah-mudahan kita pun jadi orang yang berhijrah, sentiasa berhijrah, betulkan niat, selalu berhijrah dengan meninggalkan perkara-perkara yang ditegak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hijratu man hajara mimma nahallahu anhu. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hijrah ialah meninggalkan perkara yang ditegak oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum.
وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.